kerja yang mudah ni semua orang boleh buat. Kerja apa? Contoh tukang. Nak tukang kat bumbung kat depan kita ni. Apa dia buat? Dia pakai dia punya posh bag dia tu, bubuh paku kat sini, lepas tu tempat bubuh hammer pula di situ, pakai pula satu cap sebab takut panas sangat, dia duduk di situ. Kira apa dia start kerja? Dia start kerja pukul 9 pagi. Sampai pukul berapa? Pukul 12 dia berhenti makan sat, pukul 1, pukul 2 berhenti semayang apa semua, start balik 2 sampai 7 malam pula. Punyalah lama, 9 jam, 10 jam. Satu hari berapa ringgit dia dapat kerja tukang tu? RM40, RM50, RM60, RM70, bos dia bagi kat dia. Ketuk daripada pukul berapa? Daripada pukul 9 sampai pukul 7 malam ketuk. Tapi ada juga orang hak ketuk, tapi ketuk dia lain. Bila hakim magistrat dia masuk dalam mahkamah, semua orang akan berdiri kat dia. Dia pun duduk, hak pakai kopiah tu. Rambut tu kan, rambut ni macam coklat Hex tu. Dia pakai gitu, dia duduk di situ. Lepas tu dah habis semua dah, dia ada hammer dia. Bukan hammer macam orang buat tu. Hammer kayu tu lah. Teng, teng, teng. 3 kali dia katok. Berapa gaji dia sebulan? 13,000 gaji sebulan. Kita kata mana adil? Patut kawan hak katok 10 jam tu, kawan tu mau gaji 10,000, 20,000. Dia ni 3 kali katok ya. Padan baik kat dia RM1.20 sudah. Sebab bukan peluh pun. Kawan tu duduk tengah panas. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh buat benda tu. Sebab tu mahal gaji dia. Tuan-tuan nak cari orang boleh ambil hammer, ambil paku, katok. Dalam tuan-tuan yang ramai-ramai ni, agak-agak semua orang boleh buat tak? Boleh, insya-Allah. Cuma tak pandai, kadang kena jari sikit. Alah, sikit-sikit. Tapi secara umum semua orang boleh buat. Alah, benda kecil. Bagi budak darjah 2 pun dia boleh buat. Cara dia lah. Tapi tuan-tuan, muslimin rahmati oleh Allah, nak cari magister hak duduk di hakim, lawyer, hak besar tadi tu, hak duk katok tu, nak cari 17 kampung seorang pun belum tentu ni. Adalah seorang duduk di mana? Tu duduk di Pinang Tunggal seorang tu. Lepas tu tak ada pula tu, jauh pula lagi, jauh baru ada. Sebab tak ramai yang boleh pegang jawatan tu. Sebab nak kena belajar susah, nak kena hafal dia punya kod-kod ni lah, section 2, section tu, yang ni. Bukan senang nak boleh duduk di kursi tu. Sebab bila benda tu susah, maka harga dia jadi mahal, jadi nilai dia jadi tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam Ahli Jawatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, insya-Allah di masjid kita ni kita menggunakan 40 mutiara hadis. Sikit tapi banyak, ringan tapi berat. Kita masuk malam ni insya-Allah pada kelebihan yang berikutnya, kelebihan ke-26. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Kan, kelebihan ke-25. 25. Muka surat 104. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qala subhanallahi wa bihamdihi
fi yawmin mi'a marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi pada setiap hari 100 kali, dihapuskan baginya dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang kelebihan tasbih dan tahmid. Dua perkataan yang mudah disebut dengan lidah tetapi mempunyai timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih adalah ucapan subhanallah yang menunjukkan kepada kebesaran dan kesucian Allah daripada sebarang kekurangan dan aib dan kecederaan sifatnya. Tahmid pula adalah pujian atau ucapan alhamdulillah yang menunjukkan pada kita segala sifat kesempurnaan dan segala sifat kebesaran. Baik. Malam ni kita nak tengok sebuah hadis yang ringkas dan amalan yang mudah, tetapi ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan disebabkan amalan yang ringkas dan mudah ini adalah sangat besar ganjarannya. Apa dia? Dengan hanya bermodalkan, kalau bahasa kita, tak ada apa yang kita perlu buat untuk zikir ni, buka mulut sebut sahaja subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Cakap berapa kali? 100 kali. Disebabkan zikir kita itu, apa yang Allah Ta'ala akan bagi kita? Allah akan hapuskan dosa-dosa seseorang tu walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan tu sebagai satu simbolik atau kinayah menunjukkan kata walaupun banyak, Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa tu. Dosa ni dosa apa tuan-tuan? Dosa kecil. Kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab, bila amalan Allah ampun dosa, bila amalan Allah ampunkan dosa, semua tu merujuk kepada dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar dia mesti melalui pintu taubat, kemudian baru bersungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, baru Allah ampun dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil ni, banyak sangat cara dan jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan pada seseorang hamba tu supaya Allah ampunkan dosa dia. Kerana dua sebab utama. Pertama, manusia memang kerap kali terlibat dengan dosa-dosa kecil. Bukan kita nak buat sangat dosa tu, tapi kadang-kadang dia benda terjadi depan. Contohlah, kita berhenti di traffic light, tempat orang lintas jalan. Jadi depan kita ni macam-macam orang lah, hak jalannya ada yang tutup auratnya, ada yang tak tutup auratnya. Jadi bila orang tu lalu, kita bukanlah nak tengok sangat. Ialah tertengok situ, tertengok di sini, ada kalanya di tempat kerja kita, ada kalanya di situ, di sini. Jadi manusia ni dia tak sunyi daripada dosa hak dia nak buat tu. Kadang-kadang dosa telinga, kadang-kadang dosa mata, kadang-kadang dosa tangan. Dia pelbagai cabang dosa ni. Maka Allah tahu manusia ni ada banyak tempat yang dia boleh terpalit dengan dosa, maka Allah jadikan banyak sebab untuk pengampunan dosa tadi tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dia tahu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dia tahu kata kita ni banyak dosa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan untuk kita. Tapi tuan-tuan, walaupun benda tu kecil, senang dan ringkas, zikir ni dia beza dengan ibadat yang lain. Kalau semayang, dia mesti ada waktu yang tertentu. Kita tak boleh semayang suka-suka hati kita. Kalau fardu lah, kalau sunat ada masa dia. Macam raya semayang solat sunat tarawih, ada waktu dia. Semayang solat sunat Aidilfitri, ada waktu dia. Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu yang tertentu. Ada wuduknya, afdalnya main di masjid, banyak-banyak cabang. Kalau kita nak cerita bab berkaitan dengan zakat, ada dia punya peraturan dia. Dia ada haul dia, ada nisab dia, ada zakat emasnya, zakat tanamannya, zakat ternakannya, ada pelbagai cabang dan pelbagai syarat-syarat dia. Haji, lagi banyak lah. Puasa, ada masa lebih lama lagi. Bila?
daripada awal azan subuh sampai azan maghrib tu 11, 12, 13 jam nak boleh selesai ibadat tu satu. Haji lebih berat syarat dia. Apa dia? Ada cukup dia punya kemampuan dia, wang ringgit dia, kesihatan dia, keselamatan dia dalam perjalanan pi dan balik, simpan duit pula untuk family pula. Banyak lagi syarat dia. Tapi yang kata zikrullah ni, yang hebatnya dia ni, dia adalah ibadat yang sangat mudah dan sangat senang. Kita tak payah wudu, tak payah menghadap kiblat. Kita tak ada tempat yang spesifik mesti kena buat di mana-mana. Zikir ni atas motor boleh, sambil jalan boleh. Cuma dalam tandas sahaja makruh sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebutlah sengaja dengan tasbih sebut nama Allah dengan niat menghina, boleh jadi dosa dan boleh gelincir akidah kita. Tapi terkejut masa lebih tandas, tengok lipas terbang. Subhanallah, contohlah. Tersebut macam tu, itu lain. Tapi zikir ni dia tak memerlukan tempat, masa, mana-mana pun secara umum boleh zikir. Tapi kalau tuan-tuan tengok peliknya manusia, walaupun Allah mudahkan jalan yang begitu besar untuk zikir, tak ramai manusia yang zikrullah. Tak ramai manusia yang habiskan masa dia untuk zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ini pilihan daripada Allah. Tak ramai yang boleh buat. Contoh saya beritahu tuan-tuan lah. Kerja yang mudah ni semua orang boleh buat. Kerja apa? Contoh tukang. Nak tukang kat bumbung kat depan kita ni. Apa dia buat? Dia pakai dia punya posh bag dia tu, bubuh paku kat sini, lepas tu tempat bubuh hammer pula di situ, pakai pula satu cap sebab takut panas sangat, dia duduk di situ. Kira apa dia start kerja? Dia start kerja pukul 9 pagi. Sampai pukul berapa? Pukul 12 dia berhenti makan sat, pukul 1, pukul 2 berhenti semayang apa semua, start balik 2 sampai 7 malam pula. Punyalah lama, 9 jam, 10 jam. Satu hari berapa ringgit dia dapat kerja tukang tu? RM40, RM50, RM60, RM70, bos dia bagi kat dia. Ketuk daripada pukul berapa? Daripada pukul 9 sampai pukul 7 malam ketuk. Tapi ada juga orang hak ketuk, tapi ketuk dia lain. Bila hakim magistrate dia masuk dalam mahkamah, semua orang akan berdiri kat dia. Dia pun duduk, hak pakai kopiah tu. Rambut tu kan, rambut ni macam coklat hex tu. Dia pakai gitu, dia duduk di situ. Lepas tu dah habis semua dah, dia ada hammer dia. Bukan hammer macam orang buat tu, hammer kayu tu lah. Teng, 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 3 kali dia katok. Berapa gaji dia sebulan? 13,000 gaji sebulan. Kita kata mana adil? Patut kawan hak katok 10 jam tu, kawan tu mau gaji 10,000, 20,000. Dia ni 3 kali katok ya. Padan baik kat dia RM1.20 sudah. Sebab bukan peluh pun. Kawan tu duduk tengah panas. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh buat benda tu. Sebab tu mahal gaji dia. Tuan-tuan nak cari orang boleh ambil hammer, ambil paku, katok. Dalam tuan-tuan yang ramai-ramai ni, agak-agak semua orang boleh buat tak? Boleh, insya-Allah. Cuma tak pandai, kadang kena jari sikit. Alah, sikit-sikit. Tapi secara umum semua orang boleh buat. Alah, benda kecil, bagi budak darjah 2 pun dia boleh buat. Cara dia lah. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, nak cari magister hak duduk di hakim lawyer hak besar tadi tu, hak duk katok tu, nak cari 17 kampung seorang pun belum tentu ni. Adalah seorang duduk di mana? Tu duduk di Pinang Tunggal seorang tu. Lepas tu tak ada pula tu, jauh pula lagi jauh baru ada. Sebab tak ramai boleh pegang jawatan tu. Sebab nak kena belajar susah, nak kena hafal dia punya kod-kod ni lah, section 2, section tu, yang ni. Bukan senang nak boleh duduk di kursi tu. Sebab bila benda tu susah, maka harga dia jadi mahal, jadi nilai dia jadi tinggi. Zikrullah ni walaupun dia senang, tapi perbuatan tu perbuatan yang bukan senang manusia nak buat. Sebab tu Allah bayar kat orang tu dari segi pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Padahal zikir ni senang je, tapi tak ramai Allah gerakkan hati dia. Sebab apa? Sebab iman di manusia ni
Yang nak boleh mulut kita sebut tu bukan mulut kita, tapi iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman dia kejam, iman dia mantap, dia boleh nak buat. Benda apa pun tuan-tuan dunia, kalau susah dapat, benda tu mahal. Kalau tuan-tuan nak pergi cari kalau tuan-tuan nak cari kayu-kayu yang macam cengai ke, kayu mahal yang dalam hutan ni, kayu tu mahal. Sebab apa mahal? Nak dapat tu susah. Mungkin kena masuk dalam hutan, kena bawa orang yang pandai. 2 hari pula nak kena pergi cari, nak kena fight dengan rimau pula. Lepas tu rimau bewok lah. Oh, macam-macam. Terus nak boleh kayu tu sepikul balik keluar mai tu, cakap calak dengan nyamuk gigit, susah nak dapat. Mutiara nak dapat dalam mulut, dalam badan tiram tu, orang duk pergi ambil tu. Oi, bukan murah. Mutiara saya beli ustaz murah. Tu pasar malam. Tu murah tu. Tu kedai RM2 je. Murah tu. Tu sekali kan, tu 14 kali pakai, keluar color semua tak ada lah. Hak mutiara original tu nak kena tu selam laut dalam. Oh, bukan menang. Nak kena botek tong gas kat belakang. Shell, Petronas, gas Mira kena bawa kat belakang tu. Baru dia boleh pergi selam sampai ke dalam tu. Besok tak dapat. Nilai tinggi. Jadi zikrullah, nilai dia tinggi kerana tak semua orang boleh buat zikrullah ni. Walaupun ramai yang mampu, kerana gerakkan lidah ni, dia tak susah macam buat benda yang lain. Iman manusia ni lah yang menggerakkan manusia nak buat benda tu. Tuan-tuan tengok hadis Nabi SAW di bawah tu. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Hadis ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Apa dia? 2 kalimah yang sangat ringan pada lidah. Maknanya nak sebut tu senang. Dia tak ada berat nak sebut benda tu. Thaqilatani fil mizan, tetapi sangat berat ketika dalam timbangan dan sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Nama dia adalah Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Riwayat dia menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhanallahil azimi subhanallah wa bihamdihi. Benda tu senang tak? Senang je, ringan pada lidah, tapi besar nilai dia di dalam timbangan dan besar nombor 2 dalam perkiraan. Allah suka sangat kalimah tu. Sebab tu tuan-tuan, mulut kita ni kalau kita sentiasa guna untuk cakap benda yang baik ni, zikrullah, kalau mulut kita ni selalu cakap benda yang baik, maka Allah akan lahirkan hikmah dalam diri kita. Orang yang sentiasa zikrullah, Allah akan bagi satu cahaya di wajah dia. Orang yang sentiasa zikrullah, mulut dia terpelihara daripada buat benda lain. Contoh, dia sibuk dengan zikir, dia tak ada nak mengumpat orang, nak cerita pasal buruk orang, nak cerita pasal, tak ada. Sebab dia sibuk fokus pada dengan zikrullah. Orang yang sibuk dengan zikrullah, syaitan pun tak layan dia. Kerana setiap kali syaitan nak main, dia sedang ingat pada Allah. Dia sedang ingat pada Allah. Maka syaitan kata, malah aku dengan dia ni, sebab dia ni selalu duduk zikir je, aku cari geng yang tak zikir pula. Dan zikrullah ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Taala dalam surah Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kamu dengan orang yang ingat pada Tuhan dia pagi dengan petang. Orang yang zikrullah, selalu ingat dengan Allah ni, satu keistimewaan luar biasa. Mereka ini diarahkan Nabi SAW supaya duduk sama-sama dengan orang yang baik-baik yang selalu zikir pada Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nombor 2, Allah ingat pada Nabi SAW,
jangan kamu ikut orang yang kami lalaikan hati dia daripada ingat pada kami. Maknanya orang tu sentiasa lalai, lara, dia hidup membujur lalu, melintang pukang, melintang macam-macam dia hidup. Orang ni Allah Ta'ala kata, kalau boleh hang jangan duk pi follow depa ni. Kalau boleh jangan like apa status hak dia buat. Kalau boleh jangan join grup Telegram hak dia buat. Kalau boleh jangan join grup WhatsApp hak dia buat. Kerana apa? Kerana perbincangan dalam tu setiap masa tak bawa kita dekat diri dengan Allah Ta'ala. Hikmah tu jadi hilang. Ulama dulu tuan-tuan, mereka rapat dengan Allah, mulut mereka sentiasa zikrullah. Allah bagi satu kemuliaan dan hikmah. Tuan-tuan pernah lihat kisah yang berlaku ketika tentera Tatar sedang serang Baghdad. Tatar ni tuan-tuan, kata Ibnu Athir, kalau kita nak kata Islam mengalami zaman paling gelap dan paling ngeri sekali adalah ketika puak-puak Tatar, Genghis Khan dan kawan-kawan dia tu main serang. Tuan-tuan tahu ketika dia nak masuk Baghdad tu dia buat apa? Ni kuda, dia berdiri atas kuda dia ni, berdiri, bukan berdiri atas kuda, berdiri dengan pelana dia tu, dia berdiri, dia kata, aku adalah azab yang Tuhan hampa hantar disebabkan dosa yang hampa buat. Aku adalah azab yang Tuhan hampa hantar disebabkan dosa yang hampa buat. Dia jadi macam masuk satu negeri tu, bahasa kita hati kering, bunuh, rogol. Kalau dengar nama ulama dia pancung habis, kitab-kitab apa semua jadi timbunan. Manusia ni kalau dia pergi satu tempat, manusia mati ni bertimbun-timbun, macam bukit kecil, macam MBSP kumpul sampah, satgi nak main kutik pula, daun-daun kering. Macam tu dia buat. Tapi manusia, siapa dia? Tentera Tatar. Zaman 3 Masihi, zaman-zaman tu, zaman yang kita kata ulama sirah menyebut, kalau kita kata Eropah ada zaman gelap dia, kalau zaman gelap umat Islam yang sangat susah manusia nak hidup tu, yang tu. Sebab mereka tak kenal kesian, tak kenal belas, tak kenal tak ada apa. Dia ni kering, boleh buat semua benda. Satu ketika tuan-tuan, seorang tentera raja lah, Genghis Khan ni dia atas sekali. Dia ada banyak cawangan. General ketua dia, nama orang Tatar, Tarlak Taimur nama dia. Dia ketua. Dia ni satu ketika ada satu rombongan kafilah macam bisnes lah mereka ni daripada Iran. Mereka lalu dekat kawasan yang dijaga oleh geng Tatar ni. Kawasan yang mereka lalu tu, kawasan tu tak boleh lalu. Itu kawasan larangan dan itu kawasan khas untuk buruan diraja. Tarlak Taimur kalau dia main buruan, kawasan tu kawasan dia. Mereka ni orang luar, orang main jalan niaga, mana mereka tahu. Bila mereka lalu di situ, tentera Tatar hak kecil-kecil ni tangkap mereka. Hampa tak boleh lalu di sini. Dia tak mana kami tahu. Tak bobo signboard apa semua. Signboard apa sembang mereka ni. Dia kepak tangan mereka ni, ikat mereka semua, bawa ke Tarlak tadi. Main ke Raja Tarlak tadi. Raja ni dia memang tak suka dah dekat orang Islam. Dia tengok orang Islam ni jadi macam lauk. Dia kira nak pancung, nak bunuh macam tu je. Tambah pula mereka ni bukan sebarang orang Islam. Orang Islam pula sengaja dia pergi lalu di kawasan tu. Maknanya mereka ni buat salah. Walaupun tak salah, tapi di sisi aku hang buat salah. Dan dia tambah bara sungguh. Sebab apa? Sebab dalam kafilah dan rombongan tu ada satu orang ulama pula, bukan sebarang orang Islam, yang belajar agama secara mendalam pula. Dia mak betul. Nama dia Syekh Jamaluddin. Dia kata, mereka kata minta maaf lah wahai Raja Tarlak Taimur, kami tak tahu, kami orang luar, kami jalan main. Dia tak dengar semua cerita tu. Dia kata, betulkah aku dengar di kalangan hamba ada ulama? Dia tak ada. Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin ni tuan-tuan, dia punya watak dia sangat tenang, orang yang zuhud, dia jenis tak cempera, tak gelabah begitu. Walaupun raja tu duk bara sangat, panggil dia main depan je, relax je.
Tarlak ni dia punya geram sangat dekat Syekh Jamaluddin dengan jemaah ni, tapi dia mak Syekh Jamaluddin ni sebab dia ulama. Dia kata apa? Dia kata aku nak tanya kat hang. Hang kau ulama depa? Hang kau ketua depa? Syekh Jamaluddin dia mulut jangan sebutlah, hati ni rapat dengan Allah, memang tak takut siapa pun. Dia kata aku nak tanya kat hang ketua depa kan? Hang dengan anjing aku kat sebelah ni, siapa lagi bagus? Dia kata. Hang dengan anjing aku siapa bagus? Soalan ni tuan-tuan tak boleh tanya walaupun dekat orang biasa. Nama level biadab tu sangat biadab level tu. Tapi dia pergi tanya dekat siapa? Dia pergi tanya dekat alim ulama. Syekh Jamaluddin macam kita tahu watak dia sangat tenang. Dia kata soalan kamu wahai raja, wahai tuanku, aku hanya boleh jawab apabila aku meninggal dunia. Oh, tarlak ni tuan-tuan, aku tanya lu buat lawak main dengan aku, ingat aku ada masa nak buat lawak. Ingat aku ada masa nak buat lawak dengan hang. Aku duk bara tanya soalan, duk buat cerita lawak mati tak mati pula. Dia kata bukan macam tu maksudku tuanku. Maksud saya ialah andai kata saya mati dalam keadaan beriman dan bertakwa pada Allah, nescaya saya jauh lebih mulia daripada anjing tadi. Tapi kalau saya mati tanpa iman dan takwa pada Allah dengan akidah bukan akidah la ilaha illallah, saya mati sebagai orang kafir, tak ada akidah, maka kematian saya jauh lebih hina daripada anjing tadi. Dia cakap macam tu, dia reverse masuk dalam grup mereka balik. Tuan-tuan, tarlak jadi macam apa? Dia jadi macam terfikir apa ke tak tahu, terus dia tak cakap dengan mereka tu, terus dia balik gitu je. Balik rumah ni jadi tak tenang nak makan, tak betul. Isteri tanya sebab apa abang ni, raja ni, hulu balang semua duk tanya ni sebab apa ni. Dia macam duk fikir apa kau, jadi macam lain terus hidup dia. Pada tadi duk bara tadi tu, 2-3 hari jadi macam tak betul. Hari ketiga dia panggil jemaah tu semua mai balik. Dia kata apa dia? Dia kata aku nak bagi tahu dekat hangpa, hari ni aku nak bagi tahu aku nak masuk Islam. Dia kata la ilaha illallah. Tak ada sejarah Tatar ni masuk Islam. Tatar ni kita kata Israel lah kot, jadi bunuh orang lah, tak ingat-ingat betul. Tapi dia main offer diri nak masuk Islam. Syekh Jamaluddin Islamkan dia. Tuan-tuan tahu sejak daripada dia Islam, hulu balang dia masuk Islam, grup dia masuk Islam, satu grup, tentera ni pakat masuk Islam, Sehingga kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata seumur hidup aku baca sejarah, aku tak pernah jumpa lagi bangsa yang masuk Islam secara keseluruhan 100%. Aku hanya tengok ada bangsa masuk Islam seorang, 2 orang, 3 orang, by group, by village, by macam tu ya. Tak, seluruh negara dan seluruh bangsa dia 100% masuk Islam kecuali 4 bangsa. Pertama adalah bangsa Arab. Mereka masuk Islam secara total, semua masuk Islam. Yang kedua masuk Islam secara keseluruhan, nama dia apa dia? Bangsa Afgan, geng Afghanistan. Yang ketiga masuk Islam secara keseluruhan, nama dia apa? Bangsa Turki. Dan yang keempat, bangsa masuk Islam secara seluruh 100% masuk Islam adalah bangsa Tatar. Punca ada satu je. Sebab bila Syekh Jamaluddin tu dia cakap macam tu, hidayah Allah Ta'ala nak bagi tu, seluruh bangsa Allah Ta'ala tukar bagi masuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, bahasa kita kena jaga bagi elok. Allah ajak dengan kita, dengan Allah mulut kita sentiasa zikrullah, cakap baik-baik. Dengan manusia sama juga. Ramai saya tengok tuan-tuan kadang-kadang, yalah, manusia ni tak boleh buat bincang payah. Saya sedih dengan satu insiden yang berlaku, saya tak ingat di mana, luar lah tapi bukan Pulau Pinang, di mana dia tu yang masuk sejadah atau yang terkena sikit apa semua, dia pergi tumbuk kawan tu, tak puas diri, kawan tu minta maaf, dia terajang muka kawan tu pula. Jadi fight gila-gila tu. Padahal sejadah je, boleh bincang benda tu, boleh cakap elok-elok.
Bukan kena sejadah luka, patah, darah, ke meninggal dunia pun. Sejadah pun tak payah terajak muka orang. Tapi bahasa orang, sama ada mulut, sama ada dengan tangan, semua benda akan berlaku. Sedangkan Nabi SAW ajak pada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, Nabi tak kata orang mukmin, orang bertakwa tu level tinggi. Maknanya hang mula mengucap je basic foundation hang sebagai Islam. Macam mana KPI satu orang Muslim? Dua benda. Pertama, mulut dia, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Senang terjemahan bahasa bertam kita, mulut tak menyusahkan orang, tangan tak susahkan orang. Yang tu KPI Muslim, bukan takwa ulama tau. Muslim biasa, basic dia, mulut tak menyusahkan orang, tangan tak menyusahkan orang. Tapi hari ni tuan-tuan, banyak tuan kita tengok baru ni budak muda mereka pukul dia, tapi bukan tempat kita, di luar. Pukul dengan sepanah, bapak sepanah buka plumber punya sepanah. Bukan sepanah skru mainan kedai RM2 kita beli dengan, kan? Skru kena membengong tuan-tuan. Memang boleh lupa memori, boleh lost memory. Tu pukul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bergaduh sini, bergaduh sana, sampai pula mat motor bergaduh pula, sama mat motor pula bergaduh, kerja bergaduh, pukul, maki, yang tu je. Sedangkan yang ni Allah ajak pada kita, bukan kita nak selesai hadis ni di zikrullah sahaja. Maknanya dengan Allah hubungan kita, mulut kita sentiasa zikrullah. Sama juga dengan hablum minallah wa hablum minan nas, dengan manusia pun cakap elok-elok. Apa benda pun boleh selesai dengan bahasa kita yang elok. Dan tuan-tuan tengok di akhir sekali hadis tu, belakang sabda Nabi SAW, ahabul kalami ilallahi subhanallah wa bihamdihi. Kalimah yang Allah sangat suka adalah subhanallah wa bihamdihi, dan kalimah dicintai Allah ada lagi di situ juga sama, subhanallah wa bihamdihi. Jadi moga-moga sebagai satu kesimpulan daripada hadis tu, kita banyakkan gunakan lidah kita dan masa kita untuk zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam siri akan datang kita akan jumpa lagi satu hadis sama juga tentang apa yang berlaku kepada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zikir lama sangat, tapi Nabi ajak dekat dia satu benda yang sebagai kecil je tapi pahala dia besar. Itu kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.